Selamat pagi murid-murid, kita bertemu kembali di sini lagi. Saya Cikgu Wong. Jadi sebelum Cikgu memulakan pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama imbas kembali apa yang kita sudah belajar pada minggu-minggu sebelum ini. Sebelum ini kita sudah belajar pengiraan yang melibatkan operasi tambah, operasi tolak, operasi darab dan operasi bahagi. Jadi untuk hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dengan membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi bagi integer. So apa yang dimasukkan dengan gabungan operasi di sini? Okey, maksudnya ataupun contohnya kita ada satu soalan yang mempunyai lebih daripada satu jenis operasi. Contohnya ada operasi tambah, ada operasi bahagi. So ada dua jenis operasi. Jadi mana satu operasi kita kena buat dulu? Mana satu operasi kita kena buat kemudian? So inilah yang kita akan belajar hari ini. So cikgu akan mula dengan satu istilah yang dipanggil peraturan keutamaan. So, bila kita jawab soalan yang melibatkan gabungan operasi ini, so keutamaan yang pertama, keutamaan priority akan diberi kepada tanda kurungan. Okey, tanda kurungan. So, maksudnya operasi yang berada dalam kurungan ini, kita akan buat terlebih dahulu. Okey, lepas tu diikuti dengan operasi darab ataupun bahagi. Dan terakhir sekali baru diikuti dengan operasi tambah ataupun tolak. Okey, ini peraturan dia. So sekiranya dalam satu soalan dia terdapat darab dan bahagi. So mana satu kita akan jawab terlebih dahulu? So kita kena ikut soalan dari kiri ke kanan. So sekiranya darab dia di depan, kita buat darab terlebih dahulu. Sekiranya bahagi di depan, so kita akan buat bahagi, baru diikuti dengan darab di belakang. So dari kiri ke kanan untuk ini dan juga untuk tambah dan tolak. Okey, so sekarang cikgu bagi satu contoh soalan. Beberapa contoh soalan. So soalan pertama, negatif 8 darab kurungan negatif 2 tambah 3. So, mula-mula kita tengok soalan ini, dia terdiri daripada darab dan juga dia ada kurungan. So, mengikuti peraturan keutamaan yang cikgu terangkan tadi, kita akan beri keutamaan kepada tanda kurungan. So, maksudnya operasi yang berada dalam tanda kurungan, kita akan jawab terlebih dahulu. So, negatif 2 tambah 3. Hutang RM2, bayar RM3. Tinggal berapa? Tinggal positif 1. So, kita tulis 1. So, ini saling negatif 8 darab 1. Negatif darab positif masih negatif. 8 darab 1, 8. So, ini jawapan dia. Okey, contoh yang kedua. Contohnya, kalau kita ada 7 tambah 2 darab negatif 4. Okey, so kita akan tengok. Dalam soalan ini, dia ada kurungan. Tetapi, adakah dalam kurungan ini dia ada operasi? Ada operasi ataupun tidak? Tidak ada kan? Tujuan kurungan ini hanya untuk menunjukkan bahawa integer ini merupakan integer negatif. So, dia ada operasi dalam kurungan ini. Jadi, maksudnya tak ada kurungan dalam soalan ini. So, kita akan tengok keutamaan yang kedua. Darab ataupun bahagi. So, kita akan tengok. Sini ada darab. 2 darab dengan negatif 4. So, maksudnya kita akan buat operasi ini terlebih dahulu. So, 2 darab negatif 4. Positif darab negatif, kita ada negatif 2, 4, 8.
So yang depan kita saling. 7 tambah. So bila ada dua tanda yang bertindih, kita buat kurungan untuk menunjukkan dia integer negatif. So 7 tambah negatif 8. Positif negatif negatif. 7 tolak 8. Hutang RM8, bayar RM7. So kita masih hutang RM1. Okay. So seterusnya, cikgu bagi lagi contoh soalan yang ketiga. Contoh soalan, kita ada 4 tolak 12 bahagi negatif 2 tambah negatif 1. Ini soalan yang agak panjang sikit. So, mana satu yang kita akan mula terlebih dahulu? Okay, so kita tengok dulu. Soalan ini terdapat kurungan ataupun tidak. So, tanda kurungan ada, tapi tak ada operasi berada di dalam. So, maksudnya kita tengok keutamaan yang kedua. Darab ataupun bahagi. So, darab ataupun bahagi. Sini ada 12 bahagi dengan negatif 2. So, maksudnya kita akan buat yang ini terlebih dahulu. So, 12 bahagi negatif 2. Positif bahagi negatif, negatif. 12 bahagi 6. Bahagi 2, 6. So, yang ini saling. 4 tolak. Okay, ini jawapan dia. So, ini saling. Yang ni pun saling. So, negatif-negatif akan jadi positif tambah. So, positif-negatif tambah tolak, tolak. So, 10 tolak 1, 9. Okay. Sekarang, lagi satu contoh. Kalau kita ada soalan yang macam ini, macam mana kita kena buat? Okay. So, ada dua bahagian. So, untuk soalan ini, kita akan jawab ikut bahagian. Kita akan buat bahagian atas dan diikuti dengan bahagian bawah. Kita asingkan. So, negatif 13 tambah tolak, tolak. Negatif-negatif, positif. So, kita akan asingkan. Yang atas kita buat, yang bawah kita buat. Negatif 13, negatif 19. Hutang 13, hutang 19. Jumlah kita hutang 32. Hutang 12 bayar 4. So, masih hutang 8. Okay, 32 per 8. So, maksudnya 4. Okay. Boleh faham? Sebab negatif bahagi dengan negatif, kita tinggal positif. 32 bahagi 8, 4. Per ini bermasuk bahagi ya, bermasuk bahagi. Okay? Bermasuk bahagi. Ini kita panggil per. Okay? Boleh faham? Jadi, sekian untuk hari ini.